lah, mana tahu ada rakan-rakan pelajar yang tak dapat nak masuk ke sesi kita Google Meet. Okey, saya akan gunakan rakaman ni lah untuk digunakan balik. Okey, selalunya kalau untuk upper form yang masa saya ajar kimia untuk tingkatan 4, 5 pun saya record dan buat YouTube. Tapi seeloknya lah saya mencadangkan kalau dalam sesi PDPR macam ni, eloknya masuk bersama dalam Google Meet. Jika ada soalan dan sebagainya, senang untuk nak terus direct tanya. Tapi harapnya sesi PDPR ni dia tidak berlanjutan lah. Selepas diumumkan endemik nanti, seperti jadual takwim yang semua pelajar dah dapat tu, insya-Allah semua dapat hadir ke sekolah dan kita akan dapat melaksanakan PDPC secara bersemuka. Okey, tengok kalau kita tengok kepada tajuk yang kita akan pelajari pada tahun ini, okey, saya tengok kalau tajuk yang pertama ni macam senang lah. Okey, tajuk yang pertama ni macam senang. Okey, iaitu kita ada yang pertama ni, kita ada yang dipanggil apa ni, pola, jujukan, pola dan jujukan. Okey, malas sikit saya minit ni. Sekejap lah. Okey lah, pertama ni pola. Okey, rasanya anak-anak pelajar mungkin secara tidak langsung dah pernah guna benda-benda yang dikatakan pola dan juga jujukan ni. Cuma yang ada dalam tajuk matematik kita ni, dia lebih kepada spesifik lah, nampak lebih ilmiah lah apa yang kita belajar tentang pola dan jujukan ni. Okey, jadi untuk hari ni, sebelum kita mulakan lagi, kita tengok siapa yang ada kat sini. Zulfah Diana. Sekejap lagi. Kita ada Airik Irfan. Orang pandai. Orang pandai ni apa nama? Macam mana saya nak kenal ni kalau letak nama? Imtinan Ahta. Macam tak? Sekali lagi? Imtinan Ahta. Oh, okey. Macam ni, dekat ruangan chat dekat tepi bawah Google Meet tu, okey, ada ruangan chat. Boleh tak tulis nama masing-masing? Sebab yang ni pun akan direkodkan sebagai kehadiran lah untuk sesi PDPR kita. Okey lah, macam Airik Irfan, mudah nak eja. Zulfah Diana, mudah nak eja. Tapi harap semua sekali lah yang hadir sesi pada pagi ni tulis dekat bahagian private chat lah nama. Okey, so kita tengok kembali kepada apa yang kita akan pelajari untuk tahun ini. Okey, yang pertama kita ada pola dan jujukan. Rasa hak ni pun tak ambil masa yang lama. Cuma yang ni, dalam pola jujukan ni, dia kena macam memerlukan kemahiran pelajar tu berfikir sikit lah. Okey, dia kena kadang-kadang pola ni dia nampak macam, dia kalau matematik ni antara yang popularnya melibatkan nombor lah. Nombor sama ada nombor tu bertambah, berapa kali bertambah, ataupun berapa banyak pertambahannya. Ataupun polanya merujuk kepada satu susunan nombor yang menurun. Dan kita kena tahu berapa banyak penurunan dia itu. Macam itulah. Ataupun kalau dia bagi dalam bentuk objek. Objeknya ada segi 3, kemudian segi 4, segi 5. And then kita yang kena predict, kita kena berjangkakan untuk seterusnya segi berapa. Okay? Sebenarnya benda-benda tu dia nampak macam satu benda yang macam berkesinambungan lah, bertambah. Okay, nah? Jadi untuk hari ni kalau kita tengok contoh, kalau kita tengok tajuk memang banyak sampai kita ada sampai 13 bab. Tapi apa yang saya perhatikan dekat tajuk-tajuk ni, ada tajuk yang akan ambil masa yang lama, akan ada tajuk yang kejap. Macam contohnya pola dan jujukan ni saya rasa kejap lah. Sebab dia tak banyak sangat. Dia tak banyak sangat. Dan insya-Allah lah rasanya mudah. Setakat ni kalau matematik yang dari tingkatan 1 mudah ke susah? Mudah ke susah matematik ni sebenarnya? Tak ada respon.
Matematik ni susah ke mudah? Mudah. Mudah. Alhamdulillah. Yang tu kita nak dengar. Kita kena ada sedikit self confidence lah. Okey, kita ada self confidence. Okey. Kita tengok. Kita tengok contoh sikit lah. Okey, untuk hari ni. Pada pengenalan Allah. Okey, saya tak tengok contoh atas tu. Nanti boleh tengok buku teks masing-masing. Okey. Saya terus pergi kepada contoh lah. Okey. Contoh yang pertama yang berkenaan pola ni. Okey. Kalau kita tengok contoh satu yang ada kat sini. Alah, dan saya tadi okey je. Okey, kita tengok contoh satu yang ada dekat sini. Okey. Kalau kita tengok contoh satu yang diberi pertama A. Ada 2 titik yang pertama untuk gambar pertama. Yang kedua, dia tambah lagi 2 titik menyebabkan jadi 4 titik. Dan gambar ketiga, dia tambah lagi 2 titik menyebabkan jadi 6 titik semuanya. Jadi rasanya pelajar dah boleh jangkakan. Untuk yang seterusnya, kita cuma tambah lagi 2. Jadi menyebabkan gambar rajah yang seterusnya ada 8. Macam tu. Rasanya hal ni mudah kan? Mudah tak? Gambar B. Okey. B dia mulakan dengan segitiga, satu segitiga yang pertama dan ditambah dengan segitiga yang berwarna biru. Okey, dia berselang-seli. Kemudian untuk gambar rajah ketiga, dia tambah lagi segitiga hak pertama tadi yang color hijau. Jadi untuk yang gambar seterusnya, kerja kita adalah menambahkan segitiga yang color biru dekat atas. Begitulah seterusnya seandainya ada ruangan untuk kalau soalan minta jangkakan lukisan ataupun rajah yang seterusnya. Jadi kita cuma tambah mula-mula dengan segitiga hijau, tambah biru, tambah hijau, tambah biru lagi dan kalau ada yang seterusnya kita akan tambah hijau balik dekat bawahnya. Okey, jadi kalau benda macam tu awak rasa susah ke senang? Tak susah kot lah. Okey, walaupun tak ada orang jawab, tak apa, saya rasa memang boleh faham. Mudah. Okey nah. Kalau kita tengok pola yang digunakan menggunakan nombor pula. Okey. Kalau yang macam ni, okey, cuma kita memerlukan kemahiran nak tambah atau nak tolak bila diberi satu susunan nombor-nombor yang berturutan. InsyaAllah selalunya bila dia bagi satu turutan nombor macam ni, dia akan ada satu nombor yang digunakan. Macam saya cakap di awal tadi, sama ada kita nak tambah berapa ataupun nak tolak berapa. Okay, dah? Bagi mereka yang biasa buat soalan ataupun latihan macam ni, selalunya bila dia tengok, dia dah boleh congak. Dia dah boleh terkeluar dekat fikiran minda dia tu. Okay? Bagi mereka yang kurang buat latihan atau tak buat latihan, tiba-tiba pada hari peperiksaan saja baru nak jawab, memang dia susah nak jawab lah. Sebab tu kita selalu dengar ayatnya practice make perfect. Jadi kalau kita tengok kat sini tanpa tengok contoh penyelesaian yang dibagi, negatif 10 nak jadi negatif 4, negatif 10, Allah. Negatif 10 nak jadi negatif 4. Pen saya ada masalah sikit lah. Sekejap. Okay. Oops. Negatif 10. Allah Akbar. Okay, tak dapat lah nak tulis, dia lari. Okay, kita tengok kat bawah terus lah. Okay. Dia tambah 6. Tambah 6 jadi negatif 4. Kan? Negatif 10 tambah 6. Tambah 6 tolak 10. So, jadi negatif 4. So, dari negatif 4 nak jadi 2 tambah 6. Jadi, pola yang kita ada kat sini adalah tambah 6. Okay.
Jadi harapnya pelajar boleh tengok contoh yang lain sama untuk B. Jadi perhatikan contoh yang dia berikan di sini, kemudian kita aplikasikan. Okey, so sekarang ni kita tengok contoh B. 17 nak jadi 7, ada 17 bermula dengan 17 nak jadi 7. Okey, berapa beza dia? Kita nampak kat situ beza dia adalah yang pertama 10. Cuma sekarang ni kita tak tahu tambah atau tolak. Jadi macam saya cakap, bagi mereka yang biasa tengok soalan jenis macam ni, dia dah tahu dah 17 berkurang jadi 7. Berkurang maksudnya kita kena tolak. Okey, tolak pen salah semua. Okey, jadi pola dia adalah tolak 10 daripada satu nombor ke nombor yang kedua. Dan seterusnya pun sama. 7 tolak 10 akan jadi negatif 3. Negatif 3 tolak 10 jadi negatif 13. Ya? Jadi ini pola-polanya. Jadi saya harap ada orang baru masuk. Baru masuk tadi tak ada nak tekan. Airil Irfan belum tulis nama. Airil Irfan belum tulis nama. Okey, tak apa, kita sambung. Tadi macam ada orang nak masuk, tiba-tiba tak jadi masuk pun. Okey, so kita terus tengok kepada contoh soalan. Okey, jadi harap yang ni pelajar, okey, untuk contoh 2 sebab memang dah ada dah dalam buku teks, jadi tak perlu salin apa. Cuma saya harap sangat-sangat pelajar, okey, untuk melihat dan memahami betul-betul macam mana berlaku apa itu dikatakan pola bagi set nombor dah. Okey. Kalau tadi saya fokus kepada tambah dan juga tolak, okey, kalau soalan C dengan soalan D ni, okey, dia ada pola dalam bentuk darab dan juga bahagi. Okey, jadi kita kena berhati-hati di situ. Okey, untuk seterusnya kita terus akan tengok contoh latihan. Okey. Contoh latihan. Ni yang saya nak minta nanti untuk matematik kita pakai 2 buah buku ya. 2 buah buku. Kalau belum beli lagi bukunya, tolong sediakan untuk matematik ni adalah buku yang panjang lah. Lebih senang nak tengok. Okey, buku yang panjang. Kalau kita ada berkenaan graf ke, nak lukis ke, jadi buku yang panjang tu lebih besar ruang dia tu lebih mudah. Ingatlah, 2 buah buku. Okey, kalau kita tengok contoh soalan yang ada pola dekat bawah ni. Okey. Okey, kalau kita tengok. Sekejap. Okey. Ni soalan A kita tengok soalan A dulu. Okey. Bermula dengan nombor kosong. Okey, bermula dengan nombor kosong. Seterusnya 1. So kalau kita tengok dia punya pola daripada kosong nak jadi 1, dia seolah-olah tambah 1. Nampak tak? Dia seolah-olah tambah 1. Okey. Tapi seterusnya daripada 1 ke nombor seterusnya, bunyi lagi ada orang nak masuk. Muhammad Izzat. Muhammad Izzat. Okey. Selamat datang Muhammad Izzat. Okey, tak apa masuk lewat pun insya-Allah nanti saya tunjukkan balik rakaman ni daripada awal nanti. Okey, untuk yang lain samalah tengok. Okey, Muhammad Izzat, tolong tulis nama dekat bahagian chat lah, dekat bawah belah kanan tu kalau tak silap. Okey, kita tengok balik. Okey, kalau kita tengok kat sini untuk bermula kita tambah ada tadi kosong jadi 1. Kalau ikutkan kosong tambah 1, sebab kalau darab 1 tak boleh. Okeylah, kosong tambah 1. Kemudian seterusnya
Daripada 1 ke nombor seterusnya pun adalah 1. Okey. Yang ini sebenarnya, nah ini contoh lah, bukan latihan lagi. Dah ada penyelesaian kat atas ni. Sorry, tak perasan tadi. Okey. Ada penyelesaian dia kat atas dah tadi. Sorry. Tak nampak. Okey. Dia tambah 1, tambah 2, nombor yang ada tu tambah dengan nombor yang semakin bertambah. Sorry, tak nampak tadi. Okay dah? Jadi kat sini pola dia adalah bermula dengan tambah 1, daripada nombor 1 nak ke seterusnya, tambah 1 dah jadi 2. Okey, kemudian dari 1 tambah 2 jadi 3. 2 tambah 3 jadi 5. 3 tambah 5 jadi 8. Agak-agak yang seterusnya, dia akan jadi apa? Nak tambah apa pula? Kat sini, mula kosong, 1, dia dah jadi 1, tambah 1 jadi 2. Kemudian, kita ambil nombor 2, tambah dengan 3, jumlah dia ada tu. Okey, kemudian nombor 3, tambah dengan 5, jadi 8. Kemudian, dia akan ambil seterusnya, 5. Ni saya lambat sikit. Dia akan ambil 5, tambah dengan jawapan nombor hak seterusnya, iaitu 8. So, dia akan jadi 13. Okey, dia akan jadi 13. Okay. Katakanlah ada nombor seterusnya. Kita nak ambil apa pula? Dia akan ambil seterusnya adalah 8 tambah 13. Okey, dapat sama dengan 21. Ni hak dapat kat bawah ni. Tapi cuma penyelesaian dekat bawah ni, kalau kita tengok yang dekat bawah ni, dia tak tunjukkan cara, dia cuma letak nombor saja. Jadi kalau pelajar-pelajar tengok dekat penyelesaian ni, mungkin akan ada rasa pening sikit. Kenapa dia boleh dapat 2 kat sini? Kenapa 3, kenapa 5 dan tiba-tiba 21? So ini yang kita buat, okey, penyelesaiannya dekat atas ni. Macam mana boleh jadi nombor 13 yang seterusnya? Selepas nombor 8 ni, okey, selepas nombor 8 ni, kenapa boleh jadi 13? Sebab dia ambil 5 nombor hak sebelumnya tu tambah dengan 8. Kemudian dah dapat 13, dia ambil nombor hak sebelum tu 8 tambah dengan 13. Dan agak-agaknya, apakah nombor yang seterusnya dalam susunan ni? Siapa boleh bagi? Siapa boleh bagi? Siapa boleh bagi agak-agaknya? Siapa agak-agak bagi? Okey, sebab nombor seterusnya dia akan jadi jumlah. Jumlah kita akan ambil 13. Allahu Akbar, nombor 13 tak cantik ah. Okey, tambah dengan 21. So, berapa jawapan dia? Apakah nombor yang seterusnya selepas 21? Iaitu dia jadi 34. Boleh nak? Okay. Dia punya konsep untuk susunan nombor ni adalah dia ambil nombor yang sebelum dapat jawapan tu tambah dengan jawapan. Okay. Ambil nombor sebelum jawapan tambah dengan jawapan jadi 13. Ambil nombor sebelum jawapan tambah dengan jawapan 13 jadi 21. Okay. So itu salah satu contoh nombor pola yang diberilah. Okay. Okay. Untuk last lagi ni. Okay. Sebenarnya saya nak fokus pada latihan tadi, bukan hak contoh tu. Okay. Jadi untuk untuk latihan sebagai kerja rumah, okey. Apa yang ni rasanya semua boleh buat. Harapnya semua boleh buat. Okey. Jom cuba 1.1. Okey, boleh selesaikan yang ni. Untuk pelajar-pelajar melukis corak yang berturutan. Okey. Tengok kotak gambar rajah yang pertama satu kotak saja. Diikuti dengan gambar yang kedua, dia tambah satu kotak di sekeliling kotak yang pertama tadi. Ni kotak yang pertama tadi. Okey, kotak pertama tadi. Ni kotak pertama. Untuk gambar rajah yang ketiga, dia tambah lagi satu kotak. Jadi 2. 2
dua, dua ke belah bawah, dua ke belah atas, dua kiri, dua kanan, dua. Jadi untuk gambar yang seterusnya, kalau kat sini dia ada 1, 2, 3, 4. Saya tak perlukan sampai 4 lah. Saya nak awak buat gambar hak seterusnya saja. Maksudnya selepas gambar yang ketiga ini, yang ada 2 kotak selepas kotak pertama, dia akan jadi berapa kotak belah kiri, atas, kanan, bawah. Boleh tak tu? Itu je yang kita buat. Okey. Sama juga dengan B, walaupun ada 4 yang diminta gambar seterusnya, okey, saya nak satu aja kat sini. Ini pertama segi 3, yang kedua segi 4, yang ketiga segi 5, yang seterusnya segi berapa? Rasanya tahulah kan? Segi 6 sahaja kan? Boleh tak ada orang nak respon. Okey, tak ada orang nak respon. Tak apa, tapi saya harapnya boleh mendengar. Okey. Dan untuk yang seterusnya, nombor 2, awak boleh tengok kat sini. Daripada nombor 5 nak ke 12, dia adalah tambah 7. Nampak dah tu? Ke saya dah bagi jawapan ni? Sorry. Hak lain awak tengok sendiri lah. Dia kata nyatakan pola. Jadi kalau nak nyatakan pola, awak kena jawab, okey, contohnya susunan yang pertama ni, A, 5 nak jadi 12 tambah 7. 12 tambah 7 jadi 19. 19 tambah 7, 26. Jadi jawapan awak yang awak akan tulis nanti adalah pola, okey, adalah tambah 7. Ya, tambah 7. Okey. Jadi harapnya pelajar-pelajar boleh bagi pola untuk hak lain. A, B, C, D, E dan F. Okey. Untuk kelas seterusnya nanti sebelum kita mula yang baru, kita akan cek semak jawapan. Okey. Nombor 3, bagi urutan nombor, kenal pasti dan nyatakan pola nombor bagi nombor ganjil. Yang ni pertama kena faham dulu. Apa itu nombor ganjil? Maksudnya nombor ganjil 37 nak ke 55. Macam tu. Apakah dia punya pola? Kalau hak nombor genap daripada 28 menjadi 46. Tu dia punya pola. Okey? Boleh Boleh Okey. Hak seterusnya nombor 4. Nombor 4 ni sama konsep dengan hak contoh yang ada dekat sini. Nombor Fibonacci rupanya istilah yang dia guna kat sini. Nombor Fibonacci. Okey. Rasanya untuk nombor 4 ni jawapan dalam kotak ni sama macam hak ni lah. Ni dia 011. Cuma kat sini nombor 4 ni dia tak mulakan dengan 0. Okey, dia terus mula dengan 1. Maksudnya kat sini 1 tambah 2, 3. 2 tambah 3, 5. Okey, 3 tambah 5, 8. Dan 5 tambah 8, 13. Ni saya bagi jawapan terus pun tak apa. Boleh tak? Dia tambah. 0 tambah 1, 1. 1 tambah 1, 2. Okey, dan hak nombor 5, saya nak pelajar cuba sendiri dulu. Boleh dapat tak macam mana dia boleh keluar 16 jadi 88, dari 8 tu jadi 444, bila turun jadi 8 balik dan itu. Okey? Okey, setakat ni ada nak tanya tak? Muhammad Izzat dah tulis nama tak kat bawah tu? Muhammad Izzat tak tulis nama kat bawah Okey. Ada nak tanya tak? Nak stop dah ni. Awak dah kena masuk kelas lain pula ni. Tak ada? Okey, kalau tak ada saya akan stop rakaman kat sini. Okey. InsyaAllah kita jumpa dalam kelas yang berikutnya lah. Okey. Boleh. Dan untuk matematik hari ni. Kalau ada masalah boleh tanya dalam grup Boleh tanya dalam grup matematik. Okey. Kat mana nak? Okey. Yang nak dismiss boleh. Yang nak masuk ke kelas.
Tak ada list nama cikgu? Tak kat sini, nak suruh tulis kat sini je. Contohnya tadi, Muhammad Izzat. Tentu sebagai tanda kehadiran. Sebab tadi ada kawan awak, dia gunakan nama nickname, orang pandai ni, Imtinan Akhtar. Jadi kalau saya tengok daripada nama ni, saya tak tahu siapa yang hadir tak hadir nak buat pelaporan nanti. Kat sini je. Okey, tak apa, Muhammad Izzat. Saya tulis, dah tolong tulis kat sini, Muhammad Izzat. Okey, selesai. Okey, boleh masuk ke kelas yang seterusnya lah, kalau ada cikgu sedang menunggu. Okey, Assalamualaikum.